Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Yang berusaha pengacara majlis, yang sama-sama kita hormati dan sanjungi ashabul fadilah, para mufti, tuan guru, ahli ulama, para asatidah, seluruhnya hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala temukan kita pagi ini satu majlis yang sangat besar, sangat agung, sangat penting untuk sama-sama kita doakan dan memberi harapan yang sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan satu keputusan yang sepatutnya dan terbaik untuk kita umat Islam di Malaysia khasnya, apatah lagi umat Islam di dunia. Hadirin hadirat sekalian, keputusan untuk menerima cadangan pinaan cadangan rang undang-undang RUU yang sedia maklum, kalau kita lihat dari satu sudut, dia sebenarnya adalah satu isyarat daripada mukjizat yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, seperti mana yang kita dengar pembentangan para ustazah, asatidah dan para ulama kita, yang diambil daripada ayat Quran. Tatkala turunnya ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Bila Rasulullah membacakan ayat Quran ni, tak kala bersama dengan para sahabat, terjemah daripada ayat Quran itu, Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum, yang kaum ini mempunyai ciri yang sangat istimewa, yang besar sekali, yang disebut di ayat itu adalah Allah Ta'ala sangat mengasihi mereka dan mereka adalah sangat mengasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaum ini Allah Ta'ala akan datangkan apabila ada fenomena berlaku murtad di kalangan umat Islam. Tak kala para sahabat mendengar maklumat yang disabdakan oleh Nabi SAW daripada ayat Quran tersebut, para sahabat bertanya, siapakah kaum itu? Yang kaum ini dia akan membawa panji-panji Islam, membawa panji-panji agama, membawa akidah yang benar untuk menegakkan balik Islam, walaupun ada kumpulan yang murtad yang keluar daripada ajaran Islam. Bila ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bersama dengan para sahabat kata Rasulullah, hum qaumu hadza. Kata Rasulullah, mereka ni ialah kaum daripada orang ni. Rasulullah tunjuk kepada moyang kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Itulah Imam Abu Hasan Asy'ari, itulah Abu Musa Asy'ari, salah seorang daripada sahabat Nabi yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Wadi tadi, yang mereka adalah, dia adalah salah seorang daripada top 10 di kalangan para sahabat yang orang yang pakar dalam bab akidah. Jadi Rasulullah menunjukkan mereka adalah kaum daripada orang ni. Dan alhamdulillah kita dapat lihat apa yang disabdakan Rasulullah. Rasulullah sadiqul masduq, dialah jawami'ul kalim, perkataan dia takkan ada yang dusta. Dan kita dapat lihat bagaimana kebenaran yang telah disebut oleh Nabi SAW ini, bahawasanya memang kumpulan inilah yang akan membela agama. Satu.
Yang kedua, macam mana yang disebut oleh Sahibul Samaha Mufti tadi, mengenai hadis pembukaan kota Konstantinia. La tuftahanna Konstantiniyatu ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu dzalikal jais. Juga adalah mengisyaratkan satu mukjizat Nabi SAW, mengisyaratkan satu peristiwa yang zaman tu belum lagi berlaku peristiwa pembukaan kota Konstantin. Dan Rasulullah isyarat ada orang yang akan membukanya. Dan pada zaman tu kota Konstantin ibarat macam kita lah ni, dunia ni macam Amerika. Siapa yang sanggup menghadap dia untuk menjatuhkan pemerintah yang seumpama itu? Rasulullah isyarat, dan masing-masing umat Islam pada masa itu berlumba-lumba untuk meletakkan diri mereka di tempat yang Rasulullah puji ni. Ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu zalikal jais. Dan orang itu tiada lain ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Macam mana telah disenaraikan dengan cirinya, dengan kaedah akidahnya adalah Asy'ariyah, begitu juga dengan Maturidiyah yang bermazhab, ada mazhab Syafi'i, ada yang Hanafi. Begitu juga mereka semua adalah ahli sufi. Adalah menunjukkan bahawasanya benar sabda Nabi SAW, orang yang akan mendirikan agama ni adalah orang yang macam ni. Bayangkan orang yang Rasulullah kata, yani ni'mal amir, sebaik-baik pemerintah, dan ni'mal jaish adalah zalikal jaish. Semestinya ada pencirian dia, dan ciri yang utama kalau sebut daripada hadis itu adalah mereka khasnya atas isu kita adalah di atas kaedah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hadirin sekalian, apa keputusan yang telah diambil ini, khasnya kalau kita sebut dalam bab ketuhanan, khasnya atas kata sifat 20, dia adalah perkara yang telah diijma'. Tak ada siapa yang dah boleh engkar. Bahkan kalau pahaman yang sebelah lagi tu, yang tak apa setuju tu, kalau kita panggil pun, kita bertanya lah, Tuhan ada tak ada? Dia mesti kata ada lah. Tak ada, bahasa Arab kata apa? Wujud. Kau nak lawan apa? Allah wujud. Siap, sama dengan kita. Tak ada bangkang sikit pun. Allah sedia ada ke baru ada? Tentulah sedia ada. Bahasa Arab kata apa? Kidam. Alah, mana boleh lawan? Siapa nak lawan? Allah Ta'ala mesti kidam. Takkan dia hudus. Allah Ta'ala ni binasa. Subhanallah. Ya, Arab kata apa? Takkan kau tak kerti kot. Mestilah Allah Ta'ala bakak. Wujud, kidam, bakak. 3 dah setuju. Begitu juga kalau senarai semua tu berdasarkan akli, nakli. Kalau kita sebut sekali lalu lah, kan, pasal kadang-kadang dia kata, kumpulan satu lagi tu, dia kata kita ni pegang sifat 20 ni, Aristotle katanya, pahaman falsafah Yunani, ambil daripada kaedah mantik daripada orang-orang yang bukan Islam. Kalau saya kata beginilah kan, nisbah logika akal dia, kalau Aristotle pun, Aflatun, orang macam tu pun boleh terima sifat 20 atas kaedah akli je lah. Kalau Aflatun pun boleh terima sifat 20, takkan mereka tak boleh terima. Aflatun pun kalau kita kata yang tu daripada mereka lah, wujud, kidam, bakok, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Aflatun boleh terima, Aristotle boleh terima, takkan mereka tak terima? Pelik sungguh lah, kan? Apatah lagi apa yang dihujah tu semua kalau saya sebut daripada belakang, wa kallama Allahu Musa taklima, innallaha sami'un basir, ya'lamu ma baina aydihim wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Semua ayat Quran yang telah diijma'. Bila sebut ijma' ni maksudnya perkara yang telah disepakati oleh seluruh ilmuwan Islam, bukan yang jalanan, bukan lantikan masyarakat ataupun kerajaan untuk jadi mufti negeri. Tapi dikatakan ijma' ulama', tak dikatakan ulama' dalam bab ijma', mestilah mujtahidin. Orang yang betul-betul ada autoriti untuk bercakap dalam bab agama, mempunyai kepakaran dalam Quran dan hadis, bukan saja PhD hadis. Tapi orang memang ada kepakaran sungguh. Pula tu hidup mereka dalam keadaan sentiasa cinta Allah dan Rasul. Bercakap untuk menunjukkan apa dia ciri yang sebenar ni. Mereka sepakat
menyimpulkan khasnya atas akidah yang kita nak sebut ni. Orang macam ni. Ijma' ulama'. Jadi, apa yang sedarat yang ada tu saya kata kalau Aflatun boleh terima, tambah pula dengan nas Al-Quran dan dalil akli pun kita kata takkan Tuhan tak ada. Takkan Tuhan baru. Takkan Tuhan binasa. Mudah dengan hukum akal pun boleh diterima. Apatah lagi yang telah diijma' oleh para ulama' yang tidak ada siapa pun nak boleh bangkang dan menafikannya. Bahkan kalau siapa nafi satu je pun daripada sifat 20 ni menafikan wujud. Sedia maklum kita menafikan adanya Allah Ta'ala keluar daripada ajaran Islam. Hadirin sekalian, terakhir untuk sebut dengan masa yang terbatas, mudahan apa yang disampaikan ini dapat manfaat dan sedikit renungan pada kita. Khasnya kita lah ni umat Islam di Malaysia khasnya. Kita telah diceroboh akidah kita. Kan? Diceroboh tu kan. Kalau rumah kita macam ada orang masuk, ada orang ceroboh tak perkosa keluarga kita. Takkan kita duduk diam kan. Satu, kita alhamdulillah, saya bersyukur sangat. Kita tengok para asatidzah, para mufti kita bangun tuan-tuan untuk mempertahankan akidah ni. Pasal telah diceroboh tuan-tuan, takkan tuan-tuan tak duduk diam aja macam cerita Piramli tu. Cobaan akhir zaman ni syarul qurun, nak buat macam mana? Alhamdulillah kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada ikhtiar wa indana lil abdi kasbun kullifah. Ada taklif. Alhamdulillah kita tengok barisan para asatidzah kita bersyarah daripada universiti dan sebagainya bangun untuk mempertahankan akidah ni, untuk menjaga maruah umat Islam, menjaga akidah umat Islam, pasal kita nak pastikan kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan untuk membetulkan balik fahaman kita akidah ahli sunnah wal jamaah ni, dia mesti dua teras besar kita, cinta Allah, cinta Rasul. Berbanding dengan kumpulan sebelah lagi tu, nak zikir pun tak boleh, sebut Allah pun tak mau. Yang ni pun bid'ah. Astagfirullahaladzim. Tambah kalau zikir lagi lah. Kebenaran memang telah dibenarkan oleh para ulama'. Saya pun tak ajar zikir tapi janganlah kata tak boleh. Isim domir, kalau kita belajar dalam nahwu, kot demo tak pernah belajar kot. Kaedah jumhur ulama', isim domir dengan isim alam. Isim domir ialah a'raful ma'arif, melainkan di sisi bawah. Asma'ul husna dia adalah a'raful ma'arif. Di sisi bawah kalau kita ngaji nahwu. Kalau la ilaha illahu dengan la ilaha illallah, kalau nisbah mana lebih makrifah? La ilaha illahu lagi makrifah berbanding dengan la ilaha illallah. Kalau tak faham, tak payah sembang. Baik diam. Sembang nampak bodoh. Jadi kalau ada, saya nak sebut, kaedah kita dua ciri besar nak cinta Allah. Cinta Allah pun dia tak nak tuan. Kenal Allah pun dia tak betul. Dengan fahaman Allah yang pening, Tuhan alam ghaib. Alhamdulillah, insyaAllah kita ngaji elok-elok, faham elok-elok, pertahan dengan ni. Itu cinta Allah. Kedua ciri kita mesti cinta Rasul. Macam mana pegangan kita dengan Nabi SAW. Ni kita baru lepas saja bulan Rabiul Awal. Kelahi tak habis. Berulang-ulang. Patutnya dengan ada ciri ini, insyaAllah kita akan kasih Rasul. Sambut betul-betul. Selawat dan salam atas Nabi SAW banyak-banyak. Supaya benar-benar kita kenal siapa Rasulullah dia, Syafi'ul Musyaffa'. InsyaAllah kita dapat capaan di akhirat esok. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.